Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama menjalani ibadah puasa pada kali ini, dan alhamdulillah dapat kita bersama menonton iaitu Zoom Tajwid pada hari ini. InsyaAllah sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri saya. Saya Ustaz Muhammad Farid Yaqub, salah satu pegawai di Masjid Asy-Syakirin. InsyaAllah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya diamanahkan untuk memberikan sebuah hukum yang perlu saya sampaikan pada hari ini, yaitu berkenaan mad far'i. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, makna mad far'i dalam segi bahasa yaitu cabang. Okey. Jadi mad far'i ianya merujukan kepada bacaan yang panjang, yang pelbagai, dan ia melebihi lebih daripada dua harakat. Contohnya dia boleh jadi 4, 2, 4, dia boleh jadi 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat. Ya. Jadi di sini mad far'i. Mad far'i kita perlu tahu dia terbahagi kepada dua bahagian, yaitu di bahagian sukun dan juga di bahagian hamzah. Di bahagian sukun adalah hukum yang pertama, yaitu berkenaan mad lin. Kemudian hukum yang kedua daripada sukun, bahagian sukun mad far'i, yaitu mad arid lis sukun. Kemudian kita lihat di sini mad far'i di bahagian hamzah. Yang pertama adalah hukumnya mad wajib muttasil. Kemudian hukum yang kedua yaitu dikenali sebagai mad jaiz munfasil. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada kali ini saya akan menyentuh mad far'i di bahagian sukun dahulu, yaitu saya akan menyentuh daripada hukum mad lin dan juga mad arid disukun. InsyaAllah pada bahagian yang kedua saya akan menyentuh dari segi mad far'i di bahagian hamzah, yaitu yang pertama mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. InsyaAllah kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, yaitu mad lin. Kita perlu tahu erti mad lin, yaitu yang bermaksud lembut, yaitu sesuatu huruf yang dibaca lembut, yaitu dibaca dengan kadar 2, 4 dan juga 6 harakat. Okey, 2, 4, 6 harakat. Jadi mad lin ini juga kita perlu tahu apa huruf yang perlu dibaca dengan kadar 2, 4, 6 harakat tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, ianya berlaku pada dua huruf saja. Yaitu dua hurufnya apa? Yaitu huruf waw dan juga ya yang berbaris mati. Ingat ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dua huruf waw dan juga ya yang berbaris mati. Okey. Jadi sekiranya waw dan ya berbaris mati, sebelumnya perlu berbaris atas. Sebelumnya perlu berbaris atas. Dan apabila
dia terjadinya waw dan ya berbaris mati sebelumnya berbaris atas, maka hukumnya adalah mati. Okey. Jadi madlid ni dia boleh terjadi iaitu ketika waqaf. Ketika kita hendak berhenti waqaf, itu waqaf maksudnya berhenti ya. Apabila kita berhenti pada sesuatu kalimat atau pada sesuatu ayat, kemudian kita terlihat ada waw sama ya yang berbaris mati sebelum dia berbaris fathah, maka hukumnya adalah madlid. Berapa yang perlu kita baca hukum madlid tadi? Berapa harakat? Iaitu kita perlu baca dalam 2, 4 dan juga 6 harakat. Okey. Jadi madlid yang pertama ini dia berlaku ketika waqaf, yang boleh dibaca dengan kadar 2, 4 dan juga 6 harakat. Baik, kita teruskan dengan syarat yang terakhir, iaitu madlid ni dia digugurkan hukum madnya apabila dia nak bersambung. Okey. Jadi kalau kita di sini kita faham, bila waqaf kita perlu baca dengan kadar 2, 4, 6 harakat. Tetapi sekiranya dia terjadi di pertengahan ayat, okey, di pertengahan ayat kita nak sambung, maka gugurlah hukum madlid tadi. Tak perlu dibaca dengan kadar 2, 4, 6 harakat. Jadi kita tengok contoh pada hukum madlid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh yang pertama saya ingin memberikan iaitu salah satu daripada surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Saya ulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Jadi kita boleh lihat di sini iaitu huruf waw yang berbaris mati di situ. Nampak dalam bulatan tadi, kita boleh nampak huruf waw yang berbaris mati sebelumnya perlu berbaris atas. Maka apa yang perlu kita berikan hukum ini iaitu kita memberikan sebagai harful lin, huruf lin sahaja. Jadi kalau kita tak sebut madlid, kalau madlid saya perlu baca Maliki yaum, kan kena panjang kan. Tapi bila saya sebut harful lin, maka dia tak perlu dipanjangkan dengan kadar 2, 4, 6 harakat. Okey, boleh faham ya? Baik. Itu adalah contoh yang pertama. Okey. Baik, kita lihat pada contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua ini saya pilih daripada salah satu surah daripada surah Ar-Rahman. Kalau kita di antara kita para penonton mungkin yang dah hafal surah Ar-Rahman ya. Baik. Di sini saya kongsikan berkenaan kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Sekali lagi para penonton, sila perhatikan betul-betul. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Di sini di manakah terletaknya hukum madlid tadi? Para penonton boleh lihat di dalam skrin ini. Di dalam bulatan tersebut kita boleh lihat iaitu ada 2 huruf ya. Okey, poin yang pertama dan poin yang kedua. Poin yang pertama dulu kita fokus pada satu persatu. Poin yang pertama kita boleh lihat ya yang berbaris mati. Tadi di dalam syarat madlid tadi apa? Huruf ya dan waw perlu berbaris mati dan sebelumnya berbaris fathah. Jadi kita lihat di sini Rabbul masyriqaini. Masyriqaini huruf ya dan waw perlu
dibaca dengan lembut. Okey. Jadi di sini masyriqaini, ya berbaris mati, kemudian sebelum dia berbaris fathah. Maka apa hukumnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Adakah dia madlin ataupun harful lin? Betul, dia adalah harful lin. Okey. Sekiranya harful lin, maka tiada digugurkan harakat tadi, hukum mad tadi. Okey. Jadi dia tak perlu membaca dengan kadar 2, 4, 6 harakat. Contoh, kalau sekiranya saya cakap madlin, Rabbul Masyriqaini, itu salah tu. Okey. Jadi dia hanya dinamakan sebagai harful lin, iaitu dia tetap harful lin. Okey. Harful lin dan madlin adalah hukum yang sama, tetapi bezanya adalah huruf dan juga mad tadi. Jadi bila saya cakap huruf, bermakna tak ada harakat. Dia khusus pada huruf waw dan ya tadi. Tapi bila saya cakap madlin, bermaksud dia perlu membaca dalam kadar 2, 4 dan juga 6 harakat. Jadi kita sudah selesai pada poin yang pertama. Kita pergi kepada poin yang kedua. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, wa Rabbul maghribain. Di manakah terletak hukum mad lin tadi? Betul, iaitu di maghribain, di kalimat maghribain, iaitu huruf ya yang berbaris mati, kemudian sebelumnya berbaris fathah. Jadi apakah hukum poin yang kedua ini para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Betul, ia adalah hukum madlin, iaitu kalau kita ingat balik syarat-syarat madlin tadi, dia berlaku ketika hendak wakaf. Berbeza dengan poin yang pertama tadi, dia tidak wakaf, dia teruskan. Maka poin yang kedua ini dia berlaku ketika wakaf, dan apabila ketika wakaf tadi, perlulah kita membaca dengan kadar 2, 4 dan juga 6 harakat. Okey. Jadi itu adalah salah satu contoh daripada hukum mad lin. Okey. Jadi kita boleh bezakan antara poin yang pertama dan poin yang kedua daripada hukum mad lin. Baik, seterusnya kita akan teruskan lagi dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan mad arid lis-sukun, iaitu sesuatu hukum huruf mad, iaitu huruf mad bertemu dengan sukun. Sukun ni apa? Iaitu mati, yang mendatang. Yang mendatang ni maksudnya arid, seperti mana dalam tajuk kita mad arid lis-sukun. Okey, kita dapat belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab pada hari ini. Kita teruskan lagi. Kerana diwakafkan pada akhir kalimat. Okey, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf sukun, dengan sukun iaitu mati yang mendatang, kerana diwakafkan pada akhir kalimat. Baik, kita tengok, kita lihat pada syarat-syarat mad arid lis-sukun. Okey. Jadi mad arid lis-sukun iaitu syarat-syaratnya. Yang pertama ya, kita perlu tahu, iaitu dibaca dengan kadar 2, 4, 6 harakat. 2, 4 dan juga 6 harakat. Baik. Jadi mad arid lis-sukun ni harakatnya seperti mad lin tadi yang kita belajar. Boleh dibaca dengan kadar tersebut. Seterusnya, bagaimana kita hendak mengetahui cara-cara mengenali mad arid lis-sukun ini, iaitu caranya untuk memanjangkan sesuatu bacaan ketika berhenti. Jadi mad arid lis-sukun dia adalah sesuatu cara yang perlu kita memanjangkan ketika wakaf. Sama juga seperti mad lin tadi. Okey.
Seterusnya kita pergi ke syarat yang ketiga. Berkenaan dengan mad arid disukun, perlu juga kita mengetahui teknik-teknik mengenal dan mengetahui tentang mad arid disukun, bagaimana ia terjadi. Jadi kita lihat di sini cara untuk dilihat pada mad arid disukun yang pertama, iaitu kita perlu melihat kepada baris. Ingat ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama adalah baris. Kemudian yang kedua adalah huruf mad. Para penonton tahu tak huruf mad itu ada berapa? Ada 3 saja, iaitu huruf alif, waw dan juga ya. Okey, alif, waw dan ya. Okey. Jadi selain alif, waw dan ya itu bukan huruf mad. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, dimatikan huruf yang terakhir. Dimatikan huruf yang terakhir. Yang bermaksud di sini setiap huruf yang berada di akhir, tak kira huruf apa, okey, dan tak kira baris apa. Sekiranya, saya kasih contoh, sekiranya nun lah, kita letak nun di akhir kalimat tadi, kemudian nun itu berbaris atas, maka apa yang perlu kita buat? Kita perlu mematikan huruf nun walaupun dia berbaris atas. Itu dalam segi membaca. Tetapi dalam segi tulisan, sekiranya nun tadi berbaris atas, segi tulisan kita tak perlu untuk menukarkan. Okey. Jadi itu hanya di segi dalam segi bacaan Al-Quran sahaja. Okey. Dalam segi tulisan biarkan begitu, walaupun dia berbaris atas. Okey. Tapi dalam segi bacaan, nun itu walaupun berbaris atas, perlu kita mematikan huruf yang terakhir tadi. Baik, para penonton, kita lihat pada contoh yang seterusnya berkenaan mad arid disukun. Kita boleh lihat di sini, yaitu contoh yang pertama iqab, contoh yang kedua ta'lamun, contoh yang ketiga bi ashabil fil. Baik, di sini kita lihat kepada contoh yang pertama dahulu, yaitu kalimat yang berbunyi iqab. Iqab. Okay. Di sini kita lihat, kita kena ingat cara-cara mad arid disukun, iaitu kita kena lihat pada 3 huruf yang terakhir. Setiap kali mad arid disukun, kita perlu tahu dan mengingati dia berlaku di 3 huruf yang terakhir, iaitu 3 huruf yang terakhir tadi kita boleh lihat di sini iqab. Di mana? Kita perlu lihat pada baris. Betul? Jadi kita lihat iqab, 3 baris yang terakhir, 3 huruf yang terakhir kita boleh lihat pada baris, yaitu baris apa, para penonton? Betul, dia berbaris atas. Okey. Kemudian yang kedua adalah melihat kepada huruf tadi. Sekiranya dia berbaris atas, otomatik selepasnya mesti berhurufkan alif. Okey. Sekiranya dhamma, selepasnya otomatik mesti berhurufkan waw. Sekiranya sebelumnya berbaris kasrah, maka otomatik selepasnya berhurufkan ya. Betul, para penonton. Jadi kita teruskan, yaitu kita dah lihat poin yang pertama, melihat baris, dua huruf yang terakhir, melihat huruf, dan huruf yang terakhir tadi yang seperti mana yang tadi saya kongsikan. Kita lihat di sini iqab, huruf ba yang berbaris bawah. Kita lihat di sini ba walaupun berbaris bawah, maka kita kena matikan huruf ba tadi. Jadi dibacakan macam mana? Dengan cara begini, iqab. Dengan berapa
harakat yang perlu kita baca, iaitu kadar 2, 4, 6 harakat. Jadi iqab 2 harakat. Kalau 4 harakat, iqab 4 harakat. Kalau 6 harakat, iqab. Okey. Jadi kalau di sini disertakan dengan qalqalah surah di akhirnya. Okey. Kita boleh lihat di sini, maaf tadi qalqalah kubra. Kita boleh lihat di sini sekiranya terjadi pada penghujung ayat, maka dibaca dengan qalqalah kubra. Okey. Jadi di sini kita boleh baca dengan mad arid lisukun. Sini kita boleh nampak 2 hukum di situ. Mad arid lisukun, kemudian ba tadi apabila diwaqaf menjadi qalqalah kubra. Baik, kita teruskan poin yang kedua, iaitu contoh yang kedua. Ta'lamun. Di sini kita boleh lihat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Setiap kali kalau mad arid disukun, kena ingat 3 huruf yang terakhir. Okey? Kita lihat ta'lamun. First, mula-mula kita perlu melihat baris. Kedua, 2 yang terakhir, huruf 2 yang terakhir, melihat huruf yang terakhir. Pada huruf tadi perlu dimatikan. Kita lihat di sini ta'lamun. 3 huruf yang terakhir, apa yang berlaku? Melihat pada baris. Baris apakah penonton yang dirahmati Allah sekalian? Betul, baris dhammah, iaitu baris di hadapan. Kemudian 2 huruf yang terakhir, betul, kita dapat melihat dia adalah huruf waw. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, sekiranya baris dhammah, selepasnya mesti huruf waw. Dan huruf yang terakhir kita boleh lihat di sini huruf nun yang berbaris atas. Maka di dalam hukuman arid disukun ini, nun tadi perlu dimatikan. Ta'lamun. Jadi dia tak perlu membaca dengan ta'lamuna. Okey, itu ketika waqaf kita perlu matikan huruf nun tadi. Baik, kita teruskan contoh yang terakhir, iaitu bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di sini kalimat yang terakhir, contoh yang terakhir, kita boleh lihat di manakah terletaknya mad arid disukun para penonton. Betul, di fil. Okey. Setiap kali mad arid kita akan lihat pada waqaf tadi, bukan pada pertengahan tadi. Okey, jadi kita lihat pada waqaf dan kita kena lihat pada 3 huruf yang terakhir tadi. Sama juga seperti mana yang saya terangkan sebelum ini. Lihat 3 cara mengenai mad arid disukun: melihat baris, huruf, dan matikan pada hurufnya di akhir kalimat tadi. Kita lihat di fil. Fil yang pertama adalah baris. 3 huruf yang terakhir adalah kita melihat baris. Baris apa para penonton? Betul, berbaris di bawah, iaitu baris kasrah. Kemudian 2 huruf yang terakhir kita lihat, iaitu huruf ya. Kemudian huruf yang terakhir tadi adalah huruf lam. Okey, kita lihat di sini kalau huruf lam tadi berbaris kasrah, iaitu baris bawah, maka kita perlu mematikan huruf lam tadi. Kita tak perlu membaca bi ashabil fili. Bi ashabil fili. Tak perlu. Kita perlu mematikan huruf lam, jadi berbunyi bi ashabil fil. Okey, boleh dibaca dengan kadar 2, 4, 6 harakat. Alhamdulillah, sampai di sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga para penonton yang dirahmati Allah sekalian
mendapat manfaat apa yang saya ingin sampaikan dan kongsikan pada hari ini, dan insyaAllah dapat kita bersama-sama mengamalkan hukum tajwid ini, dan dapat kita mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, ibu bapa kita, ataupun isteri-isteri kita dan suami-suami kita, ya. Jadi insyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.